A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Kasim Latif. Tuan-tuan, puan-puan para hadirin serta adik-adik yang saya kasihi sekalian, dalam segmen ke-6 ini, saya akan membicarakan tentang penutup yang membawa 10 markah. Penutup terbahagi kepada dua, iaitu rumusan atau review yang membawa 5 markah dan kenyataan untuk diingati 5 markah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan bicarakan terlebih dahulu tentang rumusan atau review. Review adalah kita mengulang semula ataupun mengingatkan audiens apa yang telah kita bicarakan. Dalam contoh yang lepas, saya telah membicarakan tentang sebab-sebab berlakunya kemalangan jalan raya, iaitu 3 isi pentingnya. 1, pemandu mabuk. 2, memandu tanpa lesen. Dan yang ketiga, kesan daripada jalan raya yang dilubangkan dan tidak diturap dengan betul ataupun tidak diturap sempurna oleh pihak sama ada JKR ataupun TNB. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pidato kita, hendaklah kita membicarakan semula ketiga-tiga isi penting itu untuk mengingatkan khususnya kepada para hakim yang kita telah membicarakan 3 isi dengan contoh serta huraian yang mantap. Dengan itu, mereka tidak akan terlepas pandang ketiga-tiga isi yang telah kita nyatakan ataupun kita utarakan atau kita bicarakan. Itu membawa 5 markah. Sebagai contoh, kita boleh mengatakan bahawa sebelum saya mengakhiri ucapan saya ataupun pidato saya, tadi saya telah membicarakan 3 isi penting yang sangat penting bagi tajuk sebab-sebab berlaku kemalangan jalan raya, iaitu pemandu mabuk. Kita boleh jelaskan sedikit sahaja antara isi penting yang telah kita utarakan. Kedua adalah tentang remaja yang memandu tanpa lesen yang boleh mengakibatkan panik apabila terlihat sekatan jalan raya oleh pihak polis. Dan yang ketiga ialah jalan raya yang dilubangkan tetapi tidak diturap semula secara sempurna yang boleh mengakibatkan kemalangan khususnya kepada penunggang motosikal atau pemandu kereta. Hanya sekali imbas sahaja kita mengingatkan semula 3 isi penting kita dalam penutup, khususnya dalam bahagian rumusan atau review. Seterusnya, kenyataan untuk diingati juga membawa 5 markah. Kita boleh membicarakan banyak perkara supaya audiens akan ingat pidato kita. Contoh, kalau tajuknya berkaitan dengan kemalangan jalan raya, sekali lagi, kita boleh kata, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menyeru para hadirin keseluruhan supaya selepas ini akan memandu kereta dengan berhati-hati, cermat, tidak minum arak sebelum memandu. Jika dah minum arak, jangan sekali-sekala memandu kenderaan. Boleh minta pihak Grab, kita boleh sewa Grab atau suruh kawan-kawan hantar. Sebaiknya jangan mabuk jika kita hendak memandu. Saya seru sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, supaya tidak memandu dalam keadaan mabuk. Kita boleh buat itu sebagai satu contoh. Contoh lain adalah, katakanlah kita buat tajuk tentang alam sekitar.
So kita boleh menyeru audiens kita untuk tidak membuang sampah. Saya ingin, sebagai contohnya, saya menyeru tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin, supaya tidak membuang sampah merata-rata. Sekali lagi, saya ingatkan, jangan buang sampah merata-rata. Sebelum saya akhiri pidato saya ingatkan sekali lagi untuk diri saya dan tuan-tuan para hadirin supaya tidak membuang sampah merata-rata. Supaya negara kita akan sentiasa bersih, udara bersih dan kita dapat menikmati hidup dengan sempurna. Begitulah contohnya. So, tuan-tuan dan puan-puan para hadirin, tamatlah keempat bahagian yang dinilai oleh para hakim, tetapi ada satu lagi yang akan dinilai, iaitu bahagian penyampaian yang akan saya bicarakan dalam episod ataupun dalam segmen ke-7 nanti. Dalam bahagian penyampaian, sebagaimana yang telah saya paparkan dalam borang pemarkahan, hakim akan mengadili 6 bahagian. Bahagian pertama ialah kualiti suara yang jelas, mantap dan boleh mempengaruhi audiens. Itu akan saya bicarakan dalam segmen yang akan datang, membawa 10 markah. Kemudian penggunaan nota juga 10 markah. Maksudnya seseorang pemidato tidak boleh sekali-sekala membaca nota yang dibawa. Boleh bawa nota sebagai rujukan sambil lalu sahaja. Ketiga, dalam bahagian penyampaian ialah bahasa badan. Yang keempat, alat-alat bantu. Yang kelima ialah kesesuaian tajuk. Dan yang keenam ialah pembahagian masa. Keseluruh 6 aspek penyampaian itu membawa 50 markah. Jadi sangat penting juga untuk seseorang pemidato mengetahui tentang aspek penyampaian, khususnya bagi pertandingan pidato umum. Dalam segmen-segmen yang akan datang, saya akan bicarakan bagaimana kita nak mengawal gugup kita, bagaimana kita nak berhadapan dengan audiens, bagaimana kita nak menyediakan teks secara lengkap, tuntas, supaya apa yang kita sampaikan akan menjadi satu ingatan kepada para pendengar dalam pidato biasa yang bukan berkaitan dengan pertandingan. Hanya satu siri saja lagi atau satu segmen saja lagi, iaitu segmen penyampaian untuk pertandingan pidato umum sama ada peringkat sekolah ataupun peringkat universiti. Kepada adik-adik para penonton, mahasiswa-mahasiswi, termasuk guru-guru yang bakal membimbing para pelajar ataupun pensyarah yang bakal membimbing mahasiswa, ikuti seterusnya dalam segmen yang akan datang. Dengan itu, saya akhiri segmen penutup pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, para guru, mahasiswa, sila subscribe, percuma saja, supaya ilmu ini dapat dikongsi dengan seramai mungkin. Jangan lupa share, supaya kawan-kawan kita juga dapat menimba ilmu yang kita ada. Jangan lokek ilmu. Sikit yang kita sampaikan, insya-Allah berkat. Dan jangan lupa juga untuk tekan butang loceng. Jika ada apa-apa sebarang masalah, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, para mahasiswa-mahasiswi, bolehlah menulis komen di bawah yang akan saya layan, insya-Allah.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.